الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita, yang mana kita menggunakan pakai kitab Al-Hadir Al-Alamul Islami karangan Dr. Afifi Al-Wa'i. Malam ni ada pembantu. Duduk. Boleh? Saya 3 hari ni tinggal depa. Saya duk kalut nak siapkan satu buku. Janji nak terbit sebelum bulan puasa. Dia yang tinggal. Malam ni main ambil dah semangat lah. No? InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, muka surat 77 no? Kita berhenti. Kita berhenti 76. Malam ni kita masuk 77. Tentang kejantanan dan pendirian agung. Tetapi dibuat titik-titik no? InsyaAllah. Tuan-tuan, InsyaAllah juga dalam seminggu dua ni ada 1-2 benda yang kita kira berkait rapat dengan apa yang kita berbincangkan selama ni. Tuan-tuan pun alert benda tu, iaitu tertembaknya jet India oleh Pakistan. No? Tengok berita tak tu kan? Ada kaitan dengan apa yang akan kita ceritakan pada malam ni insya-Allah. Kemudian ada 1-2 lah isu-isu kecil yang berlegak dalam negeri kita ni, seperti mana isu hak di Kumta no. Apa yang tu saya tak mau ulas lah, mungkin orang politik dia tahu lah. Cuma yang kalau boleh saya nak tumpang saya guna bahasa tumpang. Saya nak tumpang sebut sikit adalah tentang isu maaf sebutlah tanah wakaf. No, pasal itu pun satu isu yang besar juga di Pulau Pinang ni. 1-2 hari ni. No, kita nak ulas di sudut agama lah, di sudut hukum, di sudut neutral, dan kita tak mau sebut mana-mana kawasan, mana-mana tanah, mana-mana pihak, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Apa malam ni kita piang ni dulu insya-Allah. Baik. Bulan lepas tuan-tuan kita berhenti pada subtopik yang mana selepas Theodore Herzl ni dia menyatakan pendirian dia nak buat negara Israel. Dalam biografi dia tuan-tuan, orang cetak dalam diari Theodore Herzl, diari yang dalam tahun 1897, hari yang sama ataupun tahun yang sama tertubuhnya kesatuan Zionis antarabangsa di Basel, Switzerland itu. Theodore Herzl ni dia beritahu, dia catat dalam diary dia, orang dedahkan, dia kata aku mengimpikan sebuah negara Israel, dan dia kata bila aku sebut malam ni I will invite universal laughter. Dia kata bila aku sebut malam ni aku akan menyebabkan satu dunia akan ketawa. Sebab apa? Sebab sebelum 1896, sebelum 1897, Yahudi ni jadi sampah di merata dunia. Dah. Dia tak ada nilai dah. Kemudian dia kata bila aku sebut aku nak dirikan negara Israel ni, orang akan gelak. Tapi dia kata tunggu tengok, dia kata lagi 50 tahun everybody will perceive it. Lagi 50 tahun orang akan terima idea ini dan dunia akan tunduk dengan idea ni. Kita akan tengok nanti adakah berjaya seperti mana yang dikatakan oleh Theodore Herzl. Kalau berjaya berapa tahun? No, insya-Allah. Baik. Maka tuan-tuan, antara yang Theodore Herzl buat selepas dia punya mission itu, dia telah menghantar seorang pegawai dia untuk pergi bersidang ataupun pergi berjumpa, pergi negotiate dengan Sultan Abdul Hamid kedua dalam tahun 1901, iaitu untuk menawarkan nak membeli tanah Palestin. Sebab mereka nak jadikan negara haram Israel itu di mana? Di tanah Palestin. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca lagi sejarah penubuhan negara Israel ini, sebelum mereka dapat tanah Palestin, ada sebuah negara yang offer kepada bangsa Israel ini sebuah tanah untuk jadikan negara itu negara mereka. Ada. Negara tu hari ni kalau saya sebut pun tuan-tuan kenal, Uganda. Uganda offer Israel untuk buat negara Israel di situ. Disebut sebagai Uganda Scheme.
Tetapi mereka menolaknya. Sedangkan kalau mereka ambil Uganda itu, sedangkan memang mereka offer untuk duduk, tak payah bergaduh, tak payah terima sumpah serana, tak payah menumpahkan darah dan caci maki, tak payah. Terima dan buat ya. Tapi no, yang tu bukan tujuan dia. Dia bukan sekadar nak install dia punya own country. Dia bukan sekadar nak ada sebuah negara identiti sendiri. No. Dia nak duduk Baitul Maqdis tu. Itu tujuan dia. No, maka plan disusun. Tuan-tuan ingat kata-kata Theodore Herzl tadi, 50 tahun satu dunia akan terima. Malam ni 1897 hampa gelak kat aku, tak apa. Lagi 50 tahun satu dunia akan terima. Kita akan tengok. Baik. Maka 1901 ni dia pergi hantar utusan untuk jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, menawarkan yang kita bincang bulan lepas tu, iaitu menubuhkan armada laut, membantu Sultan menjayakan polisi di Eropah, menubuhkan Universiti Islam Osmaniyah di Baitul Maqdis, bagi duit kepada Sultan Abdul Hamid kedua dan menyelesaikan hutang dan sebagainya. Tak berjaya. 1902. Okey, 1901 ni tahun bila tuan-tuan? Kalau tuan-tuan saya nak bawa setting ke Pulau Pinang sikit, tahun yang samalah 1901 almarhumah Siti Aisyah mewakafkan tanah dia tu di Seberang Jaya tu. Tahun tu 1901. Lama tak lama. Saya baca dia punya surat cara kuasa, dia kata adalah beberapa syarat yang ditetapkan ketika tu. Ketika tu bukan kepada Maid, ketika itu kepada disebut sebagai Hindu and Muslim Endowment Board, bawah British masa tu. Satu jabatan wakaf yang memegang amanah wakaf orang Hindu dan wakaf orang Islam sekali masa tu. Kemudian bila 1950-an barulah Maid ambil, ditubuhkan dan ambil dan mengambil alih amanah tersebut. Namun tanah itu tidak dibangunkan seperti mana yang dipesan oleh almarhumah Siti Aisyah. Dalam pesanan dia itu, dia minta agar tanah itu dibangunkan, duit dapatan daripada tanah itu kena bagi kepada Masjid Matampau dan kena supply 1 tahun 1 tin minyak tanah kepada Masjid Matang Jangguih. Itu dalam surat dia tu. Hari ni qiyah kepada elektrik lah. Dan kita dah bincang, kita dah tanya dengan jawatankuasa Masjid Matang Jangguih, memang mereka menerima 1 tahun 80,000 daripada Maid untuk bil elektrik. Kemudian kena bagi juga kepada anak cucu dia. Hari ni masih ada, dan anak cucu dia yang asalnya terpisah, sekarang mereka buat yayasan. Mereka cari balik mana anak cucu Siti Aisyah ni buat yayasan, terima duit tu. 1 tahun dapat berapa royalty daripada Siti Aisyah sahaja, Seberang Jaya sahaja, 388,000 setahun. Cuma masa saya baca laporan Ketua Audit Negara 2014, laporan rasmi, Ketua Audit Negara mempersoal Maid, kenapa cuma bagi 20,000? Dan Maid dah jawab soalan tersebut. Dia kata masa tu ahli keluarga Siti Aisyah kami tak jumpa lagi, so tak jumpa ramai. So bila dia dah cari semua, dah duduk bawah satu yayasan, mudah untuk Maid salurkan. Nampak? Dengan sistem zakat ini bukan kata dia membantu umat, dia juga bagi penyatuan anak beranak. Boleh ke ustaz bagi wakaf ke anak cucu? Boleh. Yang tak boleh ke anak cucu kenapa? Wasiat. La wasiyata li warisin. Warisin pun tak ada. Wasiat kepada waris ni bermaksud ahli waris, iaitu ahli furud yang akan terima faraid. 6 golongan tu. Yang ni by hook or by crook tak boleh terima wasiat, sebab dia memang ahlul furud. Dia 6 golongan yang akan terima faraid, lagu mana pun dia terima, kan? Jadi depa ni tak boleh terima wasiat. Adapun yang lain boleh, dari segi wasiat. Dan wakaf boleh. Sebab apa? Wakaf ada 2 jenis. Satu wakaf li dzurriyyah, satu wakaf li khairi. Satu wakaf untuk zuriat, satu wakaf untuk umat. Adapun yang Siti Aisyah ni, dia ishtara, gabungan kedua-duanya. Untuk umat pun ada panggu, untuk anak cucu dia pun ada panggu. Hebatlah. Dalam tahun 1901 dia boleh fikir idea macam tu. Sampai hari ni dijalankan kerjasama antara Maid dengan UDA Holding. Bawah dia ada satu agensi sebut sebagai UDA Waqaf. Mereka buatlah adalah kaedah al-ijarah yang diguna pakai tu. Dalam kaedah di Siti Aisyah dia pakai kaedah al-ijarah tasghiliyah, iaitu jual beli kontrak, leasehold, iaitu mereka duduk rumah tu, duduklah sampai kiamat pun, selama-lamanya rumah tu bukan mereka punya. Rumah tu mereka punya, tanah tu bukan mereka punya. Mereka tidak memiliki grant seperti mana orang lain beli rumah. Jadi yang ni kita nak kenapa betulkan fakta lah. Pasal hari ni orang duk sebab berita kata Siti Aisyah ni taman tu Cina duduk. Tak ada Cina. Sudah ceramah 4 tahun situ, Cina ada seorang tapi Muslim. Kita tak menolak Cina kalau dia Muslim, tak menolak India kalau dia Muslim, silakan. Saya sembang dengan seorang staff UDA, dia cerita Cina main mengamuk dekat pejabat UDA Holding masa rumah tu dibuat 2012, 2011.
Marah dia kata, pasal apa I tak boleh beli, I dah duit. Belakang taman itu ada Taman Arowana. Tuan-tuan tahu kan? Dia pun mesti cemburu lah pasal Taman Siti Aisyah tepi highway. Taman Arowana lagi mahal, belakang pula. Jadi dia kata, I dah duit, I boleh beli. Kenapa I tak boleh beli? Pasal rumah tu murah, 278,000. Murah lah kalau compare dengan setting Seberang Jaya punya tanah tu. Staff ni kata, siapa kata you tak boleh beli? Boleh. Habis tu kenapa you tak maju masuk Islam dulu, boleh beli smart lah macam tu. Nampak kita kemah dengan sistem wakaf tu. Lepas tu hari ni jangan duk marah sangat. Takut kita tembak tak kena orang. Tuan-tuan nak marah bab Komtar tu terserah lah. Tu mungkin politik punya pertikaian. Tapi bab tanah wakaf ni jangan. Pasal dia bahagian agama. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Pasal tu saya kata Komtar saya tak mau komen. Ini antara orang politik. Saya bukan ahli politik mana-mana. Cuma bab tanah wakaf ni saya kena sebut. Maaf lah saya tahu dalam surah ni ramai warna, banyak warna ni. Tapi tak apalah, live pun live dah saya nak sebut. Kalau tak apa ni. Live ni ada bukan Islam tengok tak? Ada orang tengok pun baik lah. Kalau lah betul nak lawan bangsa tu, malam ni sebut tu kalau sungguh hampa nak lawan bangsa tu, tanah yang bergaduh tu di mana? Di mana tuan-tuan? Bawah parlimen mana? Ketua Menteri Kewangan. Dia tak? Dia tak tuan-tuan? Bawah parlimen Menteri Kewangan. Takut ni orang tahan kot jalan. Tak apalah. Tapi kalau betul nak lawan dengan dia pilihan raya, biar Mak bangunkan rumah. Esok bila naik dekat saya dah baca ada satu blok dalam 74 rumah ke. Nak buat 3 blok dekat 200 rumah. Katanya lah saya baca, mungkin saya silap. Sepaham saya macam tu lah. Dia takkan buat macam Siti Aisyah. Dia akan buat macam kos sederhana. So kalau katalah naik busuk katalah 150 rumah baru yang naik. So bukankah kita telah menambah 150 keluarga Islam kat parlimen tu? Itu cerita dia. Kita kena cerdik dengan kita buat macam tu, bukankah kita telah menambah 150 keluarga Muslim Islam yang esok bila membesar mendaftar mengundi di situ, yang insya-Allah lah kalau kita kuat dan kita ramai, kita boleh mengalahkan kawan tu kalau tak suka kat dia sungguh. Tu cara dia. Mengamuk kuki-kuki ni tak jadi apa tuan. Islam ni dia cara dia, ajaran dia bijak. Wakaf lah satu sistem penyelamat umat akhir zaman. Tuan-tuan tengok di segitiga emas di Kuala Lumpur tu, Syekh Yusof Dobi Dadaboy kan, yang dia wakaf tanah dia tu kan, yang hari ni Bank Islam beli buat bangunan pajak tu. Sampai sekarang dia bayar kepada orang ramai lah. Bawah amanah Majlis Agama Islam oleh Persekutuan. Tanah tu sekaki berapa puluh ringgit tu, segitiga emas tu. Kalau tak jadi tanah wakaf tuan-tuan, lama dah naik disko situ. Tapi kerana tanah wakaf terjaga tengah-tengah segitiga emas. Sama Seberang Jaya pun, Taman Wakaf Siti Aisyah tu betul-betul tepi highway, easy access. Tuan-tuan nak pergi McDonald Seberang Jaya tu pun kena keluar roundabout dulu. Yang ni dia betul-betul tepi tu ya. Tuan-tuan cuba fikir cara logik lah. Kalau lah yang tu bukan tanah wakaf, lama dah deretan kedai tu adalah kedai mesin, kedai karaoke, dia. Tapi sekarang semua Bumi Putera Muslim sahaja yang memilikinya. Kita ada klinik orang Islam, kita ada kedai kek orang Islam, kita ada jeruk madu Pak Ali, kita ada agensi umrah Tiram kan. Semua orang Islam belaka tu. Yang tu saya kata wakaf penyelamat umat akhir zaman. Asalkan kita beri kerjasama. Kalau ada penindasan dan kezaliman, kita sama-sama bantu lawan. Tapi kalau ada win-win situation, kita pakat bantulah sesama kita. Pasal dia ammah. Pasal dia ammah. Pakat merasa belaka lah. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Tanah wakaf yang nenek moyang kita wakafkan 1901, 1896. Abdul Qadir ni lagi lama. Tak mau sebut-sebut juga. Lagi lama. Dan Yusof Dobi Dadaboy tu pun lama. Dia pun bukan tahu nak jadi apa ke depan ni. Tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan most of tanah itu semuanya hari ini terletak dalam kawasan yang membangun. Kebanyakan. Tuan-tuan buka dalam laporan rasmi Ketua Audit Negara, lot tanah wakaf Pulau Pinang ada berapa? 1210 lot. Dan di Siti Aisyah itu considered as satu lot. Maksudnya 1210 set. Dan rata-ratanya di pulau lah. Dan kebanyakan semua di tempat membangun. Dan itu orang bukan Islam tak boleh duduk sampai bila-bila pun. Kita boleh duduk. Bukankah itu penyelamat kepada kita? Tetapi menurut komen
daripada Ketua Audit Negara dalam laporan rasmi dia tahun 2014 yang tuan-tuan boleh ambil sendiri di internet, berlambak, boleh download dekat Scribit punya dokumen itu, dokumen rasmi itu boleh download Parlimen punya. Dia mengatakan malangnya pengurusan tanah wakaf di Pulau Pinang sangat lemah, dia kata. Out of 1210 set itu cuma beberapa sahaja yang dibangunkan dan menjana pendapatan kepada umat Islam, dia sebut. Dan dalam kebanyakan tanah wakaf Pulau Pinang itu, hutang orang yang duduk tak bayar. Boleh duduk ke? Boleh, dengan syarat dia bayar kembali kepada Nazir. Nazir ini adalah majlis autoriti yang pegang agama negeri itu. Nah, pasal itu wasiat dia apa? Nah, kena bayar. Hutang yang tidak berbayar adalah berapa? Dalam tahun 2014 saja 4.62 juta yang tak bayar. Nah, berapa ringgit sewa ustaz sebulan untuk satu lot rumah? Tarik nafas, mahal. RM3. RM3 ke RM30 lah. Tapi kebanyakan RM3. So bila tak sama-sama membantu ekonomi Islam, akhirnya bagi saya lah secara pribadi, Majlis Agama Islam kena do something lah. Itu yang dibangunkan di Siti Aisyah tu sebagai pilot project. Di Malaysia ni the first project yang kita buat perumahan. Ya. Idea siapa? Idea mantan Mufti Pulau Pinang, Datuk Abu Hassan. Dia bincang, dia orang penting lah, dia yang bincang dengan bank Islam, bincang dengan UDA, macam mana kaedah kontrak nak buat, bank mana yang layak, panel dan sebagainya. Akhirnya jadi seperti mana yang dibuat itu. Sampai hari ni tuan-tuan, di Selangor turun, di Kuala Lumpur turun, mai tengok macam mana model ni dibuat. Macam mana model ini dibuat, dibangunkan, mereka nak apply kat negeri-negeri mereka. Kita mohon benda-benda macam ni kita jauhkan daripada anasir politik. Orang politik dia masuk, dia kira nak belah dia. Pembangkang pun nak kira belah dia, kerajaan pun nak kira belah dia. Kalau kita cuba bila main bab agama, kita duduk di tengah, insya-Allah lah. Ni penghinaan, hina Rasulullah kena penjara 10 tahun dah. Tahulah. Berani sangat lah ni, sepa tak tahu. Orang kata pasal menteri agama lembut. Tahulah. Tapi tak apalah, penjara bila. Cuma saya nak tambah sikit lah. Penjara 10 tahun kosong tak ada apa, keluar kapiak juga. Penjara 2 tahun sudah, tapi wajib dalam 2 tahun itu kena ikut kelas mengenali our prophet, mengenali Nabi kami. Kena yang betul-betul. Ustaz penjara duduk dalam tu, hang pilih, hang nak penjara 10 tahun kosong ataupun penjara 2 tahun saja, tapi dalam tu hang wajib ikuti kelas. Kenali Rasul kami. Bagi dia kenal, jangan takut. Pasal Nabi semua benda baik tentang Nabi. Ikut sungguh-sungguh, insya-Allah lah tuan-tuan. Dengan dia tak kena pengaruh dunia luar, duduk dalam penjara tu saja 2 tahun pun cukup. Kenal Rasulullah sungguh-sungguh 2 tahun, tak dan 2 tahun lah, saya bagi 6 bulan masuk Islam insya-Allah dengan hidayah Allah. Ingat tak dulu tawanan perang Nabi? Kalau tak mau ikut Islam tak apa, bayarlah cukai, bayar jizyah. Tapi kalau masuk Islam, aslim taslam. Apply lah kaedah tu. Kita tak boleh memaksa orang masuk Islam, Ustaz. Okey, buat option. Okey, tak apa, you tak mau terima Islam, ambil lah penjara 10 tahun. Ataupun pilih jalan kedua. Biar ada win-win lah. Dia untung, kita pun untung. Peluang tuan-tuan, peluang. Pada duduk tambat saja 10 tahun tak ada apa. Betul tak? Tak tahulah, mungkin orang akan marah lah dengar saya kata macam ni. Tapi saya nampak macam tu. Baik. Di UK ke, antara nama yang paling tinggi rate dia naik mendadak ni, peratusan ni, nama Muhammad. Cepat naik. Maksudnya ramai orang Islam dah yang suka dengan nama Muhammad, letak nama anak mereka Muhammad. Sedangkan itu bukan negara Islam. Baik. Okey. So 1901. So itu kaedah dia lah. Maka kita support lah yang mana kita boleh support. Lena, insya-Allah. Baik. Maka 1902 Tidak Hazel pergi sendiri jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, minta Sultan Hamid kedua tak bagi dan dia beri amaran jangan main dah lah. Itulah. Baik, kita tengok muka surat 77 ini. Apakah pandangan penulis Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i ni tentang apa yang diputuskan oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Baik, tengok. Pada hakikatnya manusia yang meneliti pendirian seumpama ini jiwanya berhadapan dengan beberapa tanda-tanda penting. Antaranya, adakah sikap perwira sebegini berfaedah jika tanpa persediaan kemanusiaan dan kejiwaan yang mampu menolak kejahatan dan mengatasi segala kesulitan? Dia tanya macam tu. Dia kata, adakah dengan cengeng macam Sultan Abdul Hamid kedua buat ini mendatangkan faedah?
Tak apalah, jangan kita sangka buruk lagi, kita baca bagi habis dulu. Tapi boleh apply tak ayat tadi tu dengan penjara tadi ni? Boleh. Apa faedah dengan kita cengih sampai 10 tahun kurung tak ada apa, daripada kita boleh bagi kat dia tarbiyah, kita singkatkan bagi jadi 2 tahun. Syarat dia hang kena duduk juga, wajib ada attendance, duduk dalam penjara khas. Ustaz kena mai ajak paling baik tentang Rasulullah. Baik. Apabila terdapat seorang panglima yang berani, perlu ada bersamanya angkatan tentera yang terlatih, kelengkapan efektif dan pelan bijaksana supaya dia dapat memenangi sesuatu pertempuran. Jika tidak, apa yang dapat dilakukan oleh panglima yang berani tanpa kesemua ini? Itu pendapat dia lah. Pendapat penulis, dia kata dia bagi dia kurang bersetuju dengan ketegasan yang kosong. Sebab akhirnya duit tak dapat, tanah pun tergadai. Itu bagi dia. Maksudnya at the end of the day, Israel dapat tak Palestin? Dapat. Faham tak? Ini pendapat dia, tuan-tuan. Jangan kata pendapat saya. Saya urai pendapat saya. Ni kita baca dulu. Menurut Dr. Taufik Yusof ni, dia kata peringkat awal yang tegah tu bagus dah. Tapi dengan tegah tu duit tak dapat. Tapi tak apalah, bukan nak duit tu, tetapi tentera pun kita tak sedia selepas tu. Patutnya kita kena sedia dah. Lepas kita tegah itu, kita prepare, kita akan diserang. Tapi akhirnya dua-dua tak dapat. Dan ramai yang meninggal dunia. Begitulah yang berlaku dalam krisis Syria. Syria macam itulah. Itu yang Dr. Al-Syahid, Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia nampak di dalam vision dia. Dia bukan kata jangan lawan Bashar Assad, cuma dia kata kumpulkan kekuatan kuat-kuat sampai kita rasa dia boleh rebah cepat. Sebab lagi kita biar, lagi ramai orang lelaki Syria akan meninggal dunia. Lagi kita biar, lagi ramai rakyat Syria yang tidak berdosa akan meninggal dunia. Itu maksud dia. Tapi berapa ramai orang Islam yang dia cepat betul dia nak buat kesimpulan. Cepat sangat. Dia kira nak teka je. Dia ni belah mana? Dia ni sokong masyarakat ni. Nampak tak? Penyakit ni, tuan-tuan, maaf sebut, dah meleret mai ke Malaysia dah. Penyakit orang cuba nak teka. Dia ni belah mana? Dia ni payung mana? Dia ni warna apa? Ucapan dia ni nada macam sokong belah sana. Ucapan dia ni nada macam sokong belah sini. Akhirnya orang yang neutral tak ada tempat dalam masyarakat. Hari ini yang diangkat adalah golongan-golongan yang ta'asub, maaf sebut. Dia tidak memilih apa dah. Yang penting dia ada stand. Orang yang macam neutral, yang memilih untuk membeza-bezakan hak dan batil, ikut perbezaan keperluan dan situasi. Ada masanya puak ni betul, ada masanya puak ni betul. Orang yang macam ni di label apa? Lalang lah. Lalang, orang kata apa? Lalang mau duk tebah buang. Salahkah kita stand on hak, bukan stand on party or stand for warna? Saya kenal lama dah, tuan-tuan. Kenal lama dah. Malah ni nak luah apa habis bang, geram. Orang kata kat kita lalang ni mau duk tebah buang. Biar habis kan? Orang tak suka tak payah panggil dah. Dulu saya duk mengalah agak. Lah saya tak mau mengalah dah. Biar orang tak suka sudah. Saya pun ada kerja siang. Dulu apa? Orang geram kan? Sampai kita tak boleh nak cakap kebenaran ni. Warna apa ni? Warna apa ni? Dia ni cakap macam warna belah ni ya. Dia ni cakap macam warna belah nu nya. Akhirnya orang yang neutral ni. Tuan-tuan tengok mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Hari ni bila datang kunjungan kepada dia golongan daripada pembangkang, okey, geng pembangkang angkat dia. Geng kerajaan marah dia. Kan? Esok geng kerajaan pula pergi melawat dia. Kan? Sekejap geng kerajaan angkat, geng pembangkang pula kata kat dia. Untuk orang yang macam ni susah untuk dia survive. Dalam suasana agama kita ni siapa? Saya sebut nama malam ni tak apalah. Al-Fadil Ustaz, bagi saya tuan guru lah, Datuk Syamsuri. Kan? Dia cuba duduk di stand dia, tapi akhirnya macam-macam orang kata kat dia. Macam-macam orang kata kat dia. Susah, tuan-tuan, susah. Surau ni saya berani sebut pasal saya tahu tuan-tuan lebih kurang saya lah kot. Di tempat lain saya sebut pun ni kena halau ni. Susah, tuan-tuan, betul. Bila masuk lapangan dakwah dengan orang yang ekstrim, kita cuba untuk menegakkan benda yang betul is betul, yang salah is salah, regardless of warna, regardless of party. Sukar. Sukar, tuan-tuan. Akhirnya mata kita dibutakan daripada memandang kebenaran berbanding parti kita. Kalau ada kesalahan kita diamkan. Itu bahaya. Sedangkan kata Nabi, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Siapa yang dia tahu satu-satu kebenaran tetapi dia menyembunyikan kebenaran itu bila dia disoal, hari kiamat nanti mulut dia akan dikekang dengan kekangan daripada api neraka. Bahaya.
Lepas tu saya berhati-hati. Bila saya sebut macam ni, bukan saya ni golongan boikot pilihan raya. Tak, saya turun mengundi. Cuma saya sebut hati-hatilah. Hari ni tengok di Facebook pergaduhan melampau. Kita bergaduh sungguh-sungguh. Esok kita tengok Datuk Seri Najib minum dengan Tun Dr. Mahathir. Elok ya. Kita bergaduh teruk-teruk kan. Pulau Pinang tak berlaku sangat. Ni setengah tempat yang ekstrim. Kenuri pun tak pergi. Jangan macam tu. Jangan tuan-tuan. Rugi kita. Sebab apa? Musuh bersatu. MCA DAP tengkak saja buhung satu depan tu. Kita ni lah tak reti kena muhung. LGBT ni depa promote je, depa buat tak? Depa tak buat depa promote suruh buat, depa buat tak? Depa sendiri kahwin dengan perempuan, kahwin dengan lelaki, tak ada semua sejenis. Pasal apa? Nak suruh kita turut lah tuan-tuan. Sebab apa? Tak mau bagi lahirnya zuriat orang Islam. Yang tu poinnya. Dengan tak ramainya orang Islam, pertempuran akhir zaman mudah untuk mereka. Sama macam modus operandi dia di Syria. Tuan-tuan fikir Amerika tak boleh ke tangkap Bashar Assad? Boleh Saddam Hussein berapa cepat dia tangkap? Muammar Gaddafi berapa cepat dia dijatuhkan? Ben Ali berapa cepat? Tapi pasal apa yang susah sangat Bashar Assad ni? Amerika tak mampu ke? Mampu. Tapi dia saja buat bagi tak mampu. Pasal lagi dia delay, lagi dia prolong benda itu, lagi ramai rakyat Syria mati. Sebab pertempuran akhir zaman berlaku di mana? Di Syam, Syria. Mudah untuk dia menang. Pertempuran dunia kedua, tuan-tuan baca laporan United Nations, menyatakan kesan perang dunia kedua berkurangnya lelaki. Tak betul yang hadis Nabi kata menjelang akhir zaman lelaki lebih sikit pada perempuan. Ini modus operandi dia. Tapi bila almarhum Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti sebut, berapa ramai yang kritik dia masa tu. Sedangkan dia bukan memihak kepada Bashar Assad sangat pun. Cuma dia memihak kepada division dia jauh. Dia tak mau bagi pertumpahan darah berskala besar. Nak lawan, nak jatuhkan Bashar Assad boleh, tapi kuatkan kita punya kekuatan dulu, penyatuan kita dulu. Biar cepat benda tu biar jalan cepat. Kalau dia meleret, lagi ramai mati, lagi ramai darah, lagi banyak darah tertumpah. Rugi. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Dr. Yusuf Taufiq Al-Wa'i, penulis buku ni. Mungkin maksud dia macam tu lah. Cuma kita berpendapat ketegasan Sultan Abdul Hamid kedua itu perlu. Dan Sultan Abdul Hamid kedua seorang yang hebat, pasal dia tak terima tawaran itu. Cuma bagi saya, persediaan tentera dia tu, dia ada sabotaj daripada dalam oleh geng-geng pemuda Turki. Sebab dia digulingkan awal tuan-tuan. Sultan Abdul Hamid kedua dia digulingkan 1908 lagi. Bukan dia digulingkan tahun 24, 1924. Itu jatuh khilafah, dia guling awal lagi. Baik. Apa kita sambung. Sultan Abdul Hamid dalam pendirian yang diambilnya terhadap penghijrahan Yahudi didorong oleh rasa cinta yang terpuji terhadap bumi Islam dan orang Islam. Ia juga didorong oleh niat baik dan pengetahuan tajam terhadap tujuan dan perancangan keji Yahudi. Sekalipun begitu, menjadi tuntutan lazim kepada beliau untuk memiliki bumi yang kukuh untuk beliau berdiri, bangsa yang proaktif mendukungnya, para pegawai yang ikhlas membetul dan menasihatinya, dan para mata-mata pengintip yang berjaga, dan tentera yang gagah yang melindunginya dan memelihara negara daripada runtuh. Duka citanya, Sultan Abdul Hamid kedua tidak memiliki semua itu. Sekeliling dia berusaha untuk jatuhkan dia. Pasal apa? Pasal menteri-menteri di sekeliling dia duk nampak apa? Duk nampak keuntungan daripada apa yang ditawarkan oleh Yahudi Zionis itu. Maksud dia kata apa? Perkemah yang dalam itu. Sebab tu kita katakan agenda utama Perang Dunia Pertama yang meletus 1914 sampai 1919 tidak lain. Orang boleh cakap apa saja. Pembunuhan Franz Ferdinand di Sarajevo, kan? Tu dalam sejarah. Betul, orang boleh cakap apa saja tujuannya. Tetapi versi Islam, tujuan utama Perang Dunia Kedua nak hapuskan yang ni, Uthmaniyah. Sebab apa? Sebab sebelum berlaku perang, misi dia untuk dapatkan Palestin. Okey, tetapi benteng yang terbesar perlu ditempuh adalah Uthmaniyah. Jadi nak lawan Uthmaniyah seorang dia tak mampu. Dia huru-harakan satu dunia. Kesan dia, tamat Perang Dunia Pertama 1919, 5 tahun lepas itu tamatlah Uthmaniyah. Siapa boleh nafi benda ni? Baik, Perang Dunia Kedua, orang boleh kata punca dia adalah Versailles Treaty, punca dia Hitler dan sebagainya. Tetapi
punca ataupun faktor di sudut Islam benda apa? Tidak lain dan tidak bukan stage kedua, the second stage. Benda apa? Nak dapat Palestin. Pertama kita dah buat. Sebab tu tuan-tuan, dalam Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1919, dalam range timeline itu, tengah-tengah tu 1916 ada Revolusi Arab lawan dengan Turki, bermaksud Uthmaniyah ketika tu kena bergempur dengan musuh di luar dan di dalam. Dan di atas mai. Allahu Akbar. Bergempur dengan musuh di luar dalam Perang Dunia Pertama dan di dalam, geng-geng Arab yang menuntut nak merdeka daripada Turki ni. Nah, baik. Perang Dunia Kedua dah jatuh dah Turki, kedua nak install Palestin. Sebab itu tamat Perang Dunia Pertama 1945, 1948 mereka masuk Palestin. Siapa boleh nafikan benda ni tuan-tuan? Ini sejarah yang bukan konspirasi, bukan apa. Ini sejarah. No? Selepas tamat Perang Dunia Pertama 1945, mereka tu buru-buru dah nak masuk Palestin, tak boleh. Sebab mana ada kuasa yang nak kontrol dunia yang boleh halalkan tindakan mereka ni? Siapa boleh? Siapa hakim dunia masa tu? Tak ada. Maka ditubuhkan United Nations, PBB. Dan PBB lah yang menghalalkan Israel masuk Palestin. Tuan-tuan buka resolution PBB, resolution 181 November 1947. Dalam resolusi 181 ini menghalalkan pemindahan besar-besaran orang Israel masuk ke tanah Palestin. Siapa boleh nafi benda ni? 1947. Yang Theodore Herzl kata dalam diary dia tu 1897, dia kata apa? Lagi 50 tahun satu dunia akan terima negara ni. Betul tak? Tepat. Tak lebih dan tak kurang. Berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Ini yang mungkin penulis-penulis, para pengkaji ni nampak, agar kita tidak tertipu dengan sejarah lagi. No? Sengaja dia jadikan pencetus perang itu adalah benda yang orang Islam tak jangka. Saya bagi contoh. Perang Dunia Pertama, bukalah buku sejarah, hatta buku teks negara Islam sekalipun, dia kata punca dia pembunuhan Duke Franz Ferdinand di Sarajevo. Dia bagi macam tu. Kita pun takkan expect apa kena mengena Uthmaniyah dengan benda ni. Akhirnya selepas tamat perang, Uthmaniyah yang jatuh. Perang Dunia Kedua, faktornya dia katalah Hitler mengamuk lah, nak koyak Versailles Treaty yang tak adil dan sebagainya. Kita pun tak terfikir apa kena mengena Islam dengan benda ni. Akhirnya Perang Dunia Kedua tamat, Palestin yang jatuh. Sekarang jangan tertipu dengan permainan Rusia, permainan Amerika, permainan perang dengan China, tembok India, tembok Pakistan, Pakistan tembok India, Korea dengan Korea Utara, Korea Selatan sedang berbaik. Ini semua pancang-pancang yang dibuat. Akhirnya umat Islam akan terheret masuk. Saya bagi satu hadis Nabi sebut, la taqumu, ini hadis sahih. Saya ambil dalam kitab Al-Imam Ibn Katsir, An-Nihayah Al-Fitan Ahwal Akhir Zaman. Tuan-tuan boleh dapat kitab tu di mana pun, insya-Allah. Hasani pun ada. Dia sebut la taqumu sa'ah hatta, tidak akan berlaku kiamat sehingga kan, saya tepuk tangan. La taqumu sa'ah hatta taqtatilan fi'atan azimatan. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kan dua buah kuasa besar akan bergaduh. Yakunu bainahuma muqtalatun azimatun, dan berlaku antara keduanya ini pertempuran yang sangat besar. Tak apa. Da'autuhuma wahidah, kata Nabi. Dan kedua-dua mereka ini agama yang sama ataupun pahaman yang sama. Tuan-tuan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan. Ni hadis sahih. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan. Dalam senarai tentera terkuat dunia, ranking 1 sampai 10. 10 tahun kebelakangan ini dia berubah-ubah. Tetapi nombor 1 dengan nombor 2 tak pernah berubah. Nombor 1 apa? Amerika. Nombor 2 Rusia. Seteru tak dua negara ni? Seteru. Dan kedua-dua negara ini adalah negara nuklear. Dan mereka sedang berseteru. Seteru dua negara ini bermaksud apa? Kalau mereka perang dua ni, perang yang besar. Sebab tu kata Nabi, yakunu bainahuma muqtalatun azimatun. Berperang kedua-dua ini, berperang dengan perang yang sangat dahsyat kalau perang. Tetapi kata Nabi, da'autuhuma wahidah. Da'autuhuma wahidah. Kedua-dua ini satu pahaman agama, satu pahaman. Da'au tu ni syiar mereka. Bermaksud apa? Dua-dua kapiang. Dua-dua kapiang.
Nabi dah sebut dah. Cuma Nabi tak kata yakunu Rusia wal Amerika. Nabi tak kata lah. Kita mau cerdik sikit, kaji lah. Kedua-dua ini. Dan kerana itulah tuan-tuan, hari ni Pakistan dah diusik. Orang kata Turki, ialah Turki pun ada sumbangan dan keberadaan negara Islam, tak boleh nafi. Tetapi kita tak boleh nafi juga, no. Turki anggota NATO, tak apalah. Tuan-tuan tengok, bila berlaku serangan WTC dulu, Amerika cepat tuduh Osama bin Laden. Tak tahulah hidup ke bukan, orang ke tidak, dia tak tahulah. Cuma cepat tuduh Osama yang base dia di Afghanistan. Sebab apa? Dunia tulis bab ni. Dunia kata senang sebab Afghanistan sebelah Rusia dengan sebelah China. Amerika memang orang muda kita berbulu lah dengan blok tu, blok komunis ni, blok sosialis. Sebab itu pintu belakang untuk mereka intai Rusia dengan China. Sebab tu Amerika masuk Afghanistan. Itu yang dunia tahu, itu yang dunia tulis, dan itu yang dunia nak kita tahu, dan itu yang dunia nak kita baca. Yang dunia tak mau kita tahu adalah di celah-celah Rusia, China dan Afghanistan itu ada Pakistan. Yang tentera Islam terkuat, yang nuclear power punya kuasa. Tuan-tuan tengok menteri baru dia macam mana, kemaslah pada hak lama. Jadi itu yang kita mengaji bab geopolitik, sejarah bab ni, sebab kita nak ketiak bila at least kesedaran kita, seperti mana yang Nabi sebut, madza andattalaha, persediaan apa yang kita buat. At least di peringkat kepala batas ni kita tak mampulah bangkit di tengah-tengah parlimen, tetapi ada kesedaran kita itu, ada pesanan-pesanan kita itu kepada anak cucu kita. Kalau tak dan kita jumpa tu pun, anak cucu kita nanti berhadapan dengan benda tu, mudah-mudahan mereka berjaga-jaga lah. Itu tujuannya. Pasal kita tak mau dah tertipu dengan benda ni. Sebab itu tuan-tuan, bila mana British masuk Mesir tahun bila? 1882. Antara yang dia rombak dekat Al-Azhar, pengajian tauhid ada tak Al-Azhar? Ada. Syariah ada. Usulul ada. Pengajian apa yang dihapuskan di Al-Azhar? Fiqhul jihad, silibus jihad. Di sekolah ada tak jihad? Tak ada. Cuba buat buku teks tulis jihad, jenuh orang kata kita ni teroris. Sedangkan jihad itu konteks dia luas. Dan kalau kita sebarkan jihad menurut cara Rasulullah SAW, banyaknya berdamai daripada berperang. Banyaknya berdamai daripada berperang. Jangan takut ditarik. Jadi kita kena hati-hatilah. Malam ni banyak orang boleh tiak ni. Siapa tuan-tuan kena kena juga, betul tak? InsyaAllah. Sebab apa? Dia akan buat bagi nampak orang Islam apa tengah kacau. Ni perang Korea Utara, Korea Selatan, ni perang Pakistan, India, yang ni pergaduhan Rusia, Amerika. Akhirnya kita yang sangka kita tak terlibat, kita tak peduli, akhirnya yang jadi mangsa kita. Macam perjanjian petrodolar, ingat tak? 1974 ke 78. Yang perjanjian nak jual beli minyak antara Saudi dengan US. Minyak hanya boleh dia beli dengan US dollar. Kita masa tu kita fikir, biar pilah, janji aku boleh semayang, janji aku kuliah orang tak kacau, sudahlah. Sedangkan lepas perjanjian petrodolar itu, negara yang bangkit lawan dengan petrodolar itu 5 buah negara. Dia menumbuhkan pakatan BRICS. Brazil, Rusia, BRIC. Ini India ke? Saya ingat lah. C, China, S, South Africa. 5 negara ni. Yang mana dalam 5 negara ni tak ada satu pun negara Islam. Pasal orang Islam tak mau fikir. Biar tak kacau kita semayang, aku boleh poligami, sudahlah. Tapi negara kafir pula yang fikir. Pasal apa? Something fishy somewhere. Pasal apa kena buat macam ni? Sebab to ensure that the demand for USD is always. Sebab orang perlukan minyak. Jadi dengan orang perlukan minyak, dengan USD, orang sentiasa perlukan USD. Sebab tu jangan kita pelik kalau Amerika kaya. Pasal orang sentiasa perlukan dia. Macam perjanjian Executive Order 6102. Executive Order 6102 ni berlaku dalam tahun 1933. Malah ni tinggi sikit, tak apa tuan-tuan. Taman Fahim ni saya faham ramai lawyer, ramai cikgu ni. Saya sebut tinggi sikit, tak apa. Perjanjian Executive Order 1933 ni, dia ditandatangani oleh Roosevelt. Ni cerita Amerika ni, bukan cerita kita. Dalam arahan Executive Order 6102, tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah Amerika, ada 1933. Dalam arahan tersebut,
orang Amerika dilarang menyimpan emas. Orang yang ada emas kena pergi tukar emas dia dengan kerajaan. Dia pergi letak emas dia dan kerajaan akan bagi apa? Fiat money, duit kertas. Adil lah. Bagi 10 ketui dapat $10. Katalah macam tu, $10,000. Adil peringkat awal. Bila kerajaan dah pastikan majority, kalau tak semua pun at least 95%, semua dah tukar dah. Pasal masa tu emas gold coin dah tak jadi legal tender, dah tak jadi sah. Maka bila semua dah tukar, dia pastikan majority dah tukar, Januari 1934 dia batalkan executive order tersebut. Emas dah boleh dipakai sebagai legal tender. Masa tu tuan-tuan, siapa yang ada emas? Siapa? Kerajaan lah. Biar rakyat main dengan kertas, kami main dengan emas. Masa tu tak apa ustaz, dia berkata dah batal executive order, emas dah sah, pergi dah beli balik. Ya, boleh beli balik, tetapi duit dah susut nilai. Kalau dia tukar 10 ketui emas dengan $10,000, dengan $10,000 dia nak pergi tukar balik tahun depan tu, dia dapat tak 10 ketui emas? Tak dapat. Dia dapat 5 ketui. Siapa curi duit dia? Hari ni orang kata lah RM50 dulu ustaz, penuh troli zaman Tun. Lah zaman Tun balik tak penuh troli pun. Tun curi kan? Bukan Tun curi, itulah susut nilai duit. Sebut macam ni ustaz ni parti bersatu ni. Dia nak teka lagu tu kan? Tak. Duit ada susut nilai. Kita tak tahu sebab curi, betul tak? Dia begitu orang kata licik. Bubuh duit RM50 bawah bantai tu tahun 2000. Boleh belilah kata RM50 boleh beli apa? Katalah boleh beli apa RM50 ni? Daging sekilo, contoh saya bukan tahu kan. Daging sekilo kata. Simpan bawah bantai lah RM50 tu, lagi 10 tahun buka balik RM50 yang sama nak beli daging sekilo. Dapat tak? Tak dapat. Siapa curi duit duduk bawah bantai? Duit duduk tengah tu lah. Bukan orang koyak pun. Dia berlaku dengan licik. Dan executive order yang dibuat 1934-33 ini di-apply lepas tu 1944 dengan tertubuhnya International Monetary Fund, IMF. Dia buat pula Bretton Woods Agreement, iaitu kadar tukaran duit boleh dinilai dengan emas. Pakat-pakat jadi duit kertas belakang lah. Sampai habis 1971 diumumkan tak boleh dah. Boleh buka dalam laman web IMF sendiri. Bukan, jangan buka dekat blog, jangan buka kat YouTube. Buka sendiri laman web rasmi dia. Ada artikel 2 section 2/A. Dia sebut sendiri, dia kata tak boleh compare dengan gold. Yang boleh compare dengan gold cuma USD. Habis tu mata wang lain dunia nak compare dengan apa? Compare dengan USD. So negara lain jangan takut, hampa masih bergantung dengan gold. Cuma jalan tengah dah USD. Sebab tu hari ni reserve tertinggi gold dalam dunia siapa pegang? Amerika Syarikat. Pasal dia tahu nilai ni tak ada susut, kertas ada susut. Tambah cerita e-money yang tak ada nilai tulis ni, yang tak ada pegang langsung dalam angka semata-mata, lagi senang nak kena muhung. Habis tu jangan pakai Maybank to you. Saya pun pakai. Saya ada Maybank to you, CMB Klik, Bank Islam Online saya ada. Cuma saya nak beritahu jangan bergantung 100% lah. Kalau benda dekat-dekat ni boleh beli pakai duit, beli pakai duit lah. Emas tu ada duit lebih sikit, belilah simpan. Tu maksud saya. Bukan saya ni ekstrim kata jangan, buang-buang. Bukan, saya pun buat. Saya pun buat. Cuma hati-hatilah dengan penipuan duit ni tuan-tuan. Orang curi duit kita pun kita tak sedar. Orang transfer duit kita ke, orang ambil ke, orang bubuh, kita bukan tahu. Orang curi duit sekian-sekian tempat, orang boleh akaun kita. Boleh main tangkap kita tu dia, hang terlibat. Saya tak tahu apa pun. Ni dalam akaun hang. Lagu mana saya tak tahu apa? Bukti dalam akaun hang. Hang nak kata apa? Kita nak kata apa macam tu? Kacau tuan-tuan. Itu Nabi kata wa tazharul fitan. Mula-mula yafidul mal, melimpah ruah harta benda. Lepas tu wa tazharul fitan, zahirnya fitnah, kekacauan. Lepas tu baru wa yusrul harju, perang. Baik. Sikit je tuan-tuan. Oleh kerana itu kepewiraannya seumpama kotak kertas. Orang Yahudi dapat melilit di sekelilingnya dan melaksanakan matlamat mereka. Kemudian mereka mengakhiri perancangan dan tipu daya pada pusingan terakhir dengan menghapuskan beliau, memecahkan negara dan memperolehi Palestin. Akhirnya dia masuk Palestin juga. Ustaz, PBB ada juga resolusi untuk kritik orang Israel. Ada berlambak tuan-tuan, lebih daripada 20 saya kira semalam. Resolusi PBB yang mengkritik perbuatan jahat Israel terhadap orang Palestin. Ada, bukan tak ada. Tapi apa kesan resolusi tu?
Sampai keluar daripada hantam orang Islam. Tetapi pokoknya resolusi awal itu, satu lepas satu tu, yang menghalalkan pemindahan besar-besaran, dalam resolusi tersebut dia kata apa? Buat partition antara orang Yahudi dengan orang Islam. Dan orang Yahudi Eropah yang kononnya dianaknya oleh Hitler tu, dia pindah ramai-ramai ke Palestin. Tapi tak apalah tuan-tuan. Wa yamkurullah. Depa merancang, Allah Taala merancang. Perancangan Allah terbaik. Biarlah depa berhimpun di situ, tak apa. Bukan kita tak apa, lawan lah. Bermaksud tak apa depa berhimpun di situ. Esok Nabi Isa mai, senang nak hantam sekali. Tak perlu cari lah. Tu kita kata, depa plan, tak apa kita pun, Allah Taala pun plan. Tapi perancangan Allah terbaik. Sama macam saya kata bulan lepas kan, depa buat nuclear reactor, mengkayakan senjata nuklear untuk nak tembak orang Islam lah kot. Negara kafir nak buat apa lagi? Kaya. Negara kafir ini banyak semua nuklear. Tetapi untuk maintain nuklear, mereka memerlukan air suling, air bersih yang sangat banyak. Bukan air laut lah, air bersih, air tawar yang sangat banyak. Hari ini berlaku climate change. Isu utama hari ini kemarau. Air bersih berkurang. So kalau mereka tak boleh maintain kuantiti air yang sepatutnya seperti mana yang ada pada reaktor nuklear hari ini tu, dia akan self-explode. Senjata yang dia sangka dia nak tembak orang Islam, Allah Ta'ala boleh buat hanya dengan cuaca, tertembak dari dia sendiri. Jangan takut tuan-tuan, kita duduk dalam Islam, insya-Allah kebenaran dalam tangan kita, kemenangan insya-Allah berpihak kepada kita. Cuma kita nak join, tak mau join kemenangan tu. Kita nak bersama ataupun berkecuali. Baik. Oleh kerana itu, okey, sambung. Sultan Abdul Hamid kedua seumpama singa terhina yang terasing di pembuangannya, kekesalan memenuhi dirinya, kekecewaan dan rasa terhina menguasainya. Tuan-tuan, ini bahasa penulis lah, bukan bahasa saya. Kita tak sampai teratulah nak kata, cuma mungkin Arab sama Arab ni bahasa depa kasar sikit. Baik. Adakah niat yang baik dan jiwa yang sejahtera mendatangkan manfaat? Adakah keikhlasan yang mendalam memberi faedah? Jika tiada langkah waspada dan mengenali musuh, juga tanpa latihan untuk bertarung dengan realiti yang ada, adakah semua ini berfaedah untuk menghadapi dan mengatasi situasi sukar, berhadapan insiden dan bencana terancam yang dilakukan oleh negara-negara besar dan kuasa besar luar sebegini? Dia kata, adakah berbaloi untuk kita garang tetapi dalam kita kosong? Macam itulah maksud dia. Kita mungkin kita berpendapat, at least dengan Sultan Abdul Hamid kedua, dia tak terima di peringkat awal, dia dapat delay lah orang Israel masuk, orang Yahudi masuk Palestin. Cuma Dr. Yusuf kata, biarlah bila dia dah larang itu, dia kena perkemah tentera dia. Biar larang tu berbaloi, jangan larang keras saja, lepas tu kena juga, kena kenali musuh. Pasal musuh ni dia sangat mengenali kita. Kajian dia cukup panjang dan cukup lama, yang kita tak jangkau langsung. Yang kita tak jangkau langsung. Macam saya kata, Perang Dunia Pertama ni ada 2 blok. Blok yang pertama ni Perancis, Britain, Amerika, Rusia, Itali. Sebelum berlaku Perang Dunia Pertama 1914 itu, sebelum tu zaman 1800 ni, 1879 dan sebagainya ni, 1776, berlaku revolusi besar-besaran di Amerika, di Britain, di Perancis, di Rusia. Berlaku revolusi besar-besaran untuk menumbangkan pemimpin dia. Habis tu lama, berpuluh tahun lepas tu ada Perang Dunia Pertama. Rupa-rupanya negara yang revolusi ni duk satu blok, duk satu geng. Macam depa revolusi yang terpecah. Tetapi bila berlaku Perang Dunia Pertama, rupanya geng ni duk satu geng. Baik. Perang Dunia Kedua, Itali yang sepatutnya geng belah kiri, belah depa ni, pi geng belah kanan. Dia pi geng dengan Jerman. Baik, kita tengok saya bagi contoh lah betapa telitinya perancangan mereka. Selepas Perang Dunia Pertama, geng mereka ni, blok mereka ni lawan dengan blok Jerman, Uthmaniyah kan, dengan Serbia, Hungary semua ni. Baik. Selepas tamat Perang Dunia Pertama itu, 1919 itu, ada Versailles Treaty, perjanjian Versailles Treaty, yang dalam isi perjanjian itu Jerman kena teruk. Dia kena bayar duit balik kepada pampasan perang kepada Britain dan France. Dia kena tak boleh mengadakan TUDM dengan TLDM, tak boleh. Dia tak boleh ada. Dia tak boleh ada kapal selam.
dan banyak benda dia kena buat yang perjanjian itu sangat berat sebelah. Tuan-tuan akan bertanya tak bila tuan-tuan baca sejarah ni, pasal apa perjanjian ini duk kena hantam Jerman seorang? Sedangkan Jerman geng dengan siapa? Masa Perang Dunia Pertama, geng Jerman adalah Uthmaniyah. Uthmaniyah tak kena pun. Sebab depa nampak dah Uthmaniyah kena buat apa, baru pergi dakwat. Dia tak ada dah lepas ni. Tunggu sat dah. Habis 1924 Uthmaniyah habis ya. Dia nampak dah, dia plan dah. Pasal tu dia keep on focus on Jerman. Sebab Jerman akan mencetuskan pula Perang Dunia Kedua based on Versailles Treaty yang tak adil tu. Dia nampak dah. Habis tu start pasal apa Itali boleh pergi belah sini? Pasal Itali di dalam perjanjian awal dia masuk lewat perang. France, pasal Itali bukan revolusi tu kan, dia geng lain tapi dia masuk. Dia dijanjikan tanah oleh Pakatan Yahudi ni. Tetapi selepas Versailles Treaty tak ada pun ruang yang Itali diberi tanah. Ghanimah tu Itali tak dapat. Itali bengang. Perang Dunia Kedua dia geng belah Jerman. Okey, tak apalah. Habis Perang Dunia Kedua, Rusia dapat ghanimah. Rusia geng belah sini, Soviet geng belah Yahudi ni, dan dia dapat. Orang akan bertanya, pasal apa Itali peringkat awal dia sokong Yahudi, dia tak dapat pun seperti mana Yahudi janji. Tetapi Rusia dia sokong Yahudi, dia dapat. Soviet punya besar kerajaan dah lepas Perang Dunia Kedua kan. Pasal apa? Itu agenda Perang Dunia Ketiga. Dia nak wujudkan blok. Sebab tu hari ni kawan dia dulu musuh dengan dia sekarang. Pasal dia nak wujudkan blok. Dunia jangan aman. Selagi dunia aman, kita tak boleh sustain duit. Kita nak dunia bergaduh. Satu dunia mau bergaduh. Pasal tu orang-orang yang sebarkan mesej-mesej kedamaian, akhirnya orang ni mati misteri. Ya? Saya sebut benda ni mungkin tak ubah kenal di surau, tapi dengan orang muda dekat. Pasal dia yang tonton ni banyak orang muda. Tuan-tuan tengok Bob Marley, tuan-tuan tengok Kurt Cobain yang menyebarkan mesej-mesej kedamaian dunia ni. Apa seorang lagi nama dia apa? Michael Jackson yang menyebarkan benda-benda baik ni. Akhirnya orang jadi jangan sebar kebaikan, jangan sebar kedamaian, jangan sebar bersatu padu. No. Sebab kita nak pastikan negara-negara dunia kena bergolak. Kena bergolak. Bila perang, dia beli senjata. Beli senjata, siapa togel senjata? Ya, syarikat mereka juga. Kok mana pun mereka untung. No? Daripada kepala sampai kaki, seorang trup US $17,000. Seorang. Berapa juta tentera dia ada? Dia pun marah sekali tu. No? Baik. Maka itu kita kena berhati-hati. Pasal tu hari ni tentera-tentera bukan Islam mempersiapkan tentera sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah Melayu sekalipun lah, tuan-tuan ingat tak lepas Portugis dapat Melaka, nah, kerajaan yang main tolong kerajaan Riau Lingga kan, Riau, kerajaan Riau, Raja Haji, bukan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji tu cucu dia kan, yang Gurindam 12 tu Raja Ali Haji kan. Ni Tok Wan dia, Raja Haji, panglima besar lah, pahlawan Bugis, moyang pada Datuk Seri Najib lah kot. Datuk Seri Najib kata dia keturunan panglima Bugis. Dia lah kot kan, tak tahulah. Raja Haji ceritakan dalam catatan dia, Profesor Mak Rofah dedahkan surat dia tu. Dia kata wujudnya pengkhianat dalam pasukan Melayu tu sendiri. Bila Riau nak pergi serang Portugis di Melaka, bila Riau serang Melaka, maksudnya serang Portugis masa tu, berapa ramai yang backup Portugis, orang Melayu, dan menyusup masuk dalam tentera dia sendiri. Dia cerita dalam surat dia, bila tak kalau sahabat-sahabat dia semayang, masa sujud lama tu, kawan di sebelah bangkit tikam kawan di sebelah, Melayu tikam Melayu di belakang, mati kerana pengkhianatan dan kerana ketamakan kepada harta dunia yang semua tahu. Pasal tu bila main bab agama ni tuan-tuan, bersatulah kita. Bezalah warna apa pun, main bab agama bersatulah. Ya. Bab penghinaan kepada Rasulullah, hang parti apa pun bersatu atas kita sayang kepada Nabi. Dan sepatutnya bab LGBT ni bukan kata agama kena bersatu, manusia kena bersatu. Melayu ke, Cina ke, India ke, Sing ke, manusia kena bersatu dalam isu LGBT ni. Pasal LGBT bukan musuh agama saja, dia musuh manusia. Sepatutnya bukalah kitab mana pun, tak ada agama yang setuju LGBT, tak ada. Ya, tapi sengaja dia lambung point tu, lambung gerakan itu bagi kita tangkap, bagi kita ikut. Maaf sebut tuan-tuan yang lepeh-lepeh atas ni, kalau ada Facebook lagi lah, tuan-tuan boleh type di Facebook
Malaysian gay ataupun Malays gay. Ada dia punya grup daripada di Facebook. Ada tuan-tuan. Saya ingatkan tak ada. Ada. Melayu Islam buat grup sendiri gay. Facebook bukan grup WhatsApp. Bila tuan-tuan tengok video tu, Allahu Akbar, dia pun interview kan. Saya peringkat permulaan tu saya bawa balik dia ke rumah. Mula-mula mak saya macam marah lah. Ada cerita tu, Allah, tengok tuan-tuan tengok macam nak baling telefon. Macam mana ni, tak boleh terima akal tu weh. Kan sambil dia sembang pegang tangan ni. Pegang tangan kan. Dia tolong mak ai masak. Tak ada layu. Allah mak jantan. Bukan seorang lembut, seorang keras. Dua-dua keras. Badan dengan saya ni tak cik ya. Dia besar lagi ya. Tough. Handsome kalau kita kan. Tapi dia jadi gimana tak tahu. Di peringkat awal tu mak tak terima lah. Tapi akhirnya mak nampak kebaikan dia. Akhirnya mak terima. Dia. Dan benda tu ditayangkan. Dia berani lah ni. Dia berani. Ya. Kesudahannya apa? Anak tak ada, zuriat tak ada. Orang Islam berkurang. Dia akan ramai. Mujuklah Allah Ta'ala buat akhir zaman, batu pun sokong kita. Betul tak? Batu kata apa? Belakang kau ada Yahudi. Tidak. Cuma satu pokok tu ya kan. Pokok rokok tu saya tak suka. 9 lebih dah. Saya nak habis poin nombor 3. Surat 78 lah. Habis sikit lagi ya. Seronok ni. Satu muka surat pun sehari. Baik. Adakah kebangkitan atau kesedaran bermanfaat tanpa usaha dan kerja yang berterusan serta landasan yang jelas untuk sampai kepada objektif yang agung? Buku ni dia bukan buku sejarah saja. Dia buku nak mencetuskan pemikiran lah. Dia ajak kita berfikir. Bukan nak cerita detail sejarah saja. Dia nak reflection of history tu. Ya, dia baik. Tadabbur tu. Oleh itu Ustaz Al-Banna rahimahullah, sekalipun usaha dakwah dan kesedaran yang dilakukannya, beliau berkata, semua yang aku lakukan ialah untuk mencetuskan kesedaran. Selagi kesedaran ini tidak disokong oleh landasan dan sistem yang jelas, apa yang aku lakukan ini akan menjadi seperti garisan cahaya sesak di padang pasir. Ia tidak mempunyai kepanasan maupun sinaran. Maka dia kata pasal tu kena ada satu sistem, kena ada satu matlamat yang jelas. Bukan dia one off. Bukan dia bersifat one off. Kita pun cakap dulu bukan dia bersifat one off. Macam tuan-tuan tak tahulah tuan-tuan di sini ada cerdik pandai, saya nak tanya. Bukan kata saya nak komplain, saya nak tanya ni. Nada saya tanya, bukan saya petikai. Saya adalah duk kaji 2-3 orang, duk sembang sahabat-sahabat seluruh Malaysia tentang tahfiz. Lagi nak sebut ni, tak apalah sebut jugalah, orang tak suka pun. Tentang tahfiz, tanah wakaf tahfiz. Kemudian saya tanya, kadang-kadang bila peringkat awal tu nak kutip dana, kita tengok dekat poster juta kan? Saya tanya, dapat tak Ustaz? Dapat. Orang Islam memang bagi. Kadang-kadang sampai 6 juta. Dapat. Dapat. Rupanya benda ni tak mustahil. Alhamdulillah rezeki dia. Cuma lepas itu dia tak boleh maintain. Dia akan minta lagi untuk gaji dia. Jangan perasan nak, kita jangan sebut mana-mana ustaz lah, seluruh Malaysia ni. Jadi saya tak mau bermusuh dengan mereka. Cukuplah mereka marah kat saya dah. Tapi saya kena sebut. Kemudian saya duk bincang dengan sahabat-sahabat yang kerja bank semua ni kan. Dia kata, saya kata, standard lah dividen KWSP ke ASB ke tabung haji ke, standard berapa dividen? Dia kata standard ni average plus minus tolak 7% lah setahun Ustaz kata. Dan saya duk fikir, kalau setahun 7%, kalau kita dapat 1 juta, kita bubuh dalam tu, bagi beranak setahun kita ada 70 ribu. Kalau gaji seorang 2,000 kita bayar kepada staff kita, kita boleh hire 35 orang staff yang dengan gaji 2,000 sebulan kan? Pokoknya sabak setahun ya bagi dia beranak dulu kan? Jadi kita tak perlu meminta-minta dah. Cuma soalan saya tu, saya tanya, bukan saya petikai, wujud tak sistem macam tu dekat tabung haji? Maksudnya orang yang nak masuk bukan atas individu, dia atas pertubuhan ke, agensi ke. Saya tanya ni bukan nak petikai dah, saya tak tahu. Kalau kata tak ada, patut buat dah kot no. Tahfiz rakyat ni dia boleh masuk daftar atas nama tahfiz, jangan atas nama model. Takut dapat hadiah lagi. Atas nama tahfiz tu dia melabuk macam individu ni lah, tapi dia dapat dividen yang sama kan, ataupun lebih ke. Kadang KWSP takut orang tak syar'i apa,
ASB takut orang kata tak syar'i lah apalah kan, khilaf lah. Tabung haji boleh buat tak? Khusus orang kata bukan untuk pergi haji ni, untuk nak dapat dividen tu saja. Tak tahulah kok ada lama dah, cuma kita tak buat. Kalau boleh buat saya rasa tuan-tuan kemas no? Satu lagi zakat. Zakat ni tuan-tuan, isu di Komtar ni, saya tak tahulah parti belah mana pun, saya tak mau campur lah mangkang kerajaan. Cuma silih berganti yang pergi melawat Komtar ni ada ustaz-ustaz, ada NGO dan ada parti-parti yang tertentu lah pergi melawat orang kat Komtar tu. Saya tak mau sentuh dia tipu tak tipu. Saya tak tahu bab tu. Baik. Cuma saya bertanya kepada diri saya, kalau depa susah sungguh, pasal apa yang sampai dulu adalah pemimpin politik yang ada kepentingan masing-masing, bukannya agensi zakat yang dia tahu dah hadis itu orang Islam. Pi siasat, pi sampai nombor 1 sampai dulu, tengok betul tak betul, bohong tak bohong. Dia mau sampai awal dulu, tengok betul asnaf. Tetapi pasal kahwin dengan orang asing kena halau, okey kita sediakan rumah zakat dan sebagainya. Ada lah cakap, maksudnya kita tak terkebelakang dalam bab ni. Kita memimpin, kita di depan. Islam ni memimpin, dia bukan dipimpin. Jangan kita faham Islam memimpin ni tak mau kasar pula tu. Jangan kita faham Islam memimpin ni cara satu segi warna parti ya. Institusi Islam. Bukan dia duduk hampir dulu, habis tak nak bawa main kat kami. No, hampir depan. Ada kena halau ke? Berapa keluarga? 22 keluarga ke? Islam belaka. Susah betul ke? Siasat. Dia siasat. Oh susah sungguh. Apa kita ada rumah asna? Ada kaedah dia. Baru orang bukan Islam tengok. Tu dia depa ni kena halau tang ni. Ada pula agensi depa tolong. Ya. Kita mau ke depan lah. Jangan sampai bila kita pergi pasal apa zakat tak tolong. Depa tak apply. Jangan kira macam tu. Jangan nanti apply. Kalau ada orang kerja zakat sini, jangan marah saya lah. Ini kritikan ilmiah. Ini kritikan ilmiah. Pasal takut kat anda, saya ceramah di setengah tempat, habis ceramah dia kerja zakat. Allah mau. Bukan kita kat dia, kadang-kadang staf zakat ni baik, cuma dia terperangkap dengan polisi sistem yang dia tak boleh nak keluar tu. Kena faham yang tu lah. Bila kita kritik, bukan kita kata kat dia. Kita pun ramai kawan-kawan kerja zakat tu, kita tahu bonus banyak mana, mesyuarat dekat hotel kita tahu. Walaupun dia kita ada panggung asnaf, kita tahu. Kawan ramai. Tapi kita tak mahu sebut lah bab tu. Jangan bagi kita sebut lagi. Cuma bab ni jagalah, biar kita duduk di depan. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Islam ni kuat lah. Kuat. Ekonomi kita kuat. Kuasa beli kita ada. Sustainability, wakaf, waitul mal, zakat. Banyak tuan-tuan. Allah Ta'ala dengan Rasulullah SAW bentangkan untuk kita ni satu sistem security yang cukup hebat. Jadi kok mana pun kita selamat. Tapi bila kita tak guna benda tu, nampak kita tertindas. Pakat-pakat kita fikir, kita mengaji bab ni bukan nak kaji sejarah saja, sejarah dan pemikiran, agar kita dapat asas pemikiran kita, membentuk idea-idea baru untuk kemaslahatan umat Islam. Bagi kita memimpin di masa depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yaqdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fila wa la ma'na wa la matba'una syakalamatulla wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.